MOF buat macam ni sebab dia tak nak ada lambakan stok dekat user ataupun lambakan stok dekat store unit. User biasanya memang tak akan minta barang banyak, pengguna individu tak akan minta barang banyak, dia akan minta untuk keperluan individu sahaja. Tapi yang akan minta banyak barang ni adalah store unit sebab dia nak stok, dia nak simpan untuk sesuatu jangka masa penggunaan. Contohnya 1 bulan. Okay. Dan kadang-kadang ada stok yang expired di tangan store unit. Okay. Tak sempat dihabiskan. Lepas tu adalah lambakan kat situ. So apa yang perlu dibuat? Kena pulangkan balik ke stok utama. Stok utama terima, masukkan balik dekat dalam rekod dan ambil tindakan pelupusan. Okay. Laporan store unit tak perlu dimasukkan dalam laporan JKPAK. Ya, tak perlu. Laporan store unit tak perlu masuk dekat dalam laporan JKPAK. Pegawai penerima barang store dengan pegawai penerima barang aset sama ke? Tak sama. Okay. Kalau kita ada surat lantikan, kena ada jelas. Okay. Kena jelas dekat situ menerima stok. Ataupun dilantik sebagai pegawai penerima stok di stok utama alat tulis. Kena jelas lah. Sebab nanti kalau macam itulah ceritanya. Kalau pegawai penerima aset lah. Dia tak boleh macam, okey, pegawai penerima apa? Nak terima apa sebenarnya kan? Dia tak boleh macam general je macam tu. Kita kena jelas. Sebab dekat surat pelantikan tu kena ada senarai tugas kan, apa yang dia kena buat, nak terima apa, lepas tu macam mana tata cara penerimaan tu, kena berurusan dengan dokumen apa, KPAS 1, KPAS 2, kena jelas lah, kena ada. Sebab itulah setiap surat pelantikan kena disertakan dengan senarai tugas. Okay. Surat lantikan, siapa yang keluarkan? Surat lantikan unit pengurusan aset dan ditandatangan oleh ketua jabatan. Okay. Surat pelantikan sebagai pegawai penerima, surat pelantikan sebagai pegawai store, pegawai pelulus. Okay. Yang buat tu adalah unit pengurusan aset dan urusan pelantikan tu dibuat oleh ketua jabatan. Nanti saya jawab. Nanti kan tak habis kita. Banyak pula soalannya. Okay, label barang-barang yang diterima, nombor kod stok atau nama stok hendaklah dilabelkan di atas atau di lokasi bagi memudahkan penyimpanan. Okay, biasalah. Okay, apakah tindakan yang perlu diambil oleh pegawai stok sekiranya menerima barang-barang separa guna yang dikembalikan oleh pemesan? So, kena buat apa? 1, 2, 3, 4. Rekod semula dalam kad daftar stok ke? Tapi kita tengok ini separa guna ni, menyediakan borang penolakan barang-barang ke? Ataupun rekod dalam borang yang disediakan oleh stok ke, ataupun tak menerima atau mengembalikan semula stok berkenaan kepada pemesan. Jawapannya nombor 3. Okey, 3. Ada yang jawab 1. 1 tak boleh sebab yang ni adalah barang-barang separa guna yang dikembalikan oleh pemesan. Tak boleh rekod semula dalam kad daftar. Okey, kena sediakan borang khas untuk melakukan penerimaan tersebut. Okay, untuk bahan-bahan mudah terbakar atau kimia perlu dihantar terus ke store lah. Okay, yang ni biasa. Okay, untuk penerimaan dah habis. Nanti kalau tuan-puan ada pertanyaan, boleh letakkan dekat ruangan chat. Nanti insyaAllah saya akan jawab lah. Saya teruskan je sebab kita pun tak banyak masa. Okay, kita ada 1 jam je lagi. 1 jam. Okay, seterusnya bab yang ketiga adalah tata cara untuk kita merekodkan stok terima. Tadi dah buat penerimaan, so sekarang kita nak record. Okay. Untuk merekod kita menggunakan kad daftar KPAS 3 untuk rekodkan semua stok yang kita terima secara melalui pembelian dengan wang kerajaan, yang dibeli dengan yang diterima melalui hadiah, pindahan atau melalui proses perundangan. Proses perundangan ni dia macam contohnya penguatkuasa farmasi ada rampas ubat-ubatan kan, ada menyita lah, merampas ubat-ubatan. So ubat-ubatan tu ni masih okey, boleh digunakan untuk pasien. So nak guna kena daftarkan. Daftar kat mana? Gunakan
kat daftar QPAS 3 lah. Kalau nak gunakan semula, kena daftar gunakan QPAS 3. Untuk penerimaan secara hadiah, okey, dekat sini dia kata apa barang-barang stok yang perlu kita daftar di QPAS 3. Barang yang kita terima secara hadiah atau pindahan juga perlu didaftarkan dalam QPAS 3. Kalau hadiah ni, saya rasa ada banyak PTJ yang dapat hadiah stok. Kan, terutamanya masa musim pandemik hari tu, kita dapat hadiah PPE banyak, lambakan PPE kan. Lepas tu, apa yang tuan-puan buat? Perlu daftar dalam QPAS 3 kan. Okay. Tapi barang-barang PPE yang kita terima tu sebelum kita boleh daftar dalam QPAS 3 kena ada kelulusan penerimaan hadiah dulu. Okay. Peraturan untuk kita menerima hadiah, tuan-puan kena rujuk dalam Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia Ceraian UP 7.2.5. Okay, dekat situ dia ada tata cara macam mana Jabatan Kerajaan nak uruskan penerimaan hadiah daripada mana-mana pihak lah, sama ada individu, pihak swasta, pertubuhan, badan berkanun dan sebagainya. Okay, satu je penerimaan hadiah, kita kalau kita nak terima apa-apa hadiah, kita tak boleh terima hadiah daripada penyumbang yang mempunyai kaitan atau kepentingan. Ya. Macam mana kita nak tengok penyumbang tu, macam mana kita nak tahu penyumbang tu ada kaitan atau kepentingan dengan kita? Mungkin dekat jabatan kita sendiri tak ada. Dia tak ada pernah berurusan dengan jabatan kita. Tapi dia pernah berurusan dengan fasiliti kesihatan lain di KKM. So cara kita nak tengok adalah siapa yang jadi urus dia penerimaan hadiah perlu ada capaian perolehan lah. Kat situ kita boleh search nama penyumbang tu, adakah dia merupakan pembekal dekat dalam EP. Biasanya dekat dalam EP dia ada prestasi pembekal kan. So, kalau kita search je keluar nama dia, nama syarikat tu, syarikat ni pernah menjadi pembekal lah kepada Hospital Sungai Buloh contohnya kan. So sekarang ni maybe dia memang tak ada, tak pernah membekalkan apa-apa kepada jabatan kita. Tapi maybe dia ada intention kot nak bagi hadiah kepada jabatan kita. So sepatutnya penerimaan hadiah itu tidak diluluskan lah. Begitulah peraturannya. Okay, kalau ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, terpulanglah kepada kuasa melulus. Sekarang kita ada 2 peringkat kuasa melulus dekat KKM untuk meluluskan penerimaan hadiah. Untuk item yang bawah 50,000 satu unit, kuasa melulus adalah di peringkat pengarah kesihatan negeri dan juga pengarah-pengarah institusi. Kalau lebih daripada 50,000 satu unit, bukan keseluruhan So, kuasa melulus adalah di peringkat KSU KKM. Okay, kalau macam penerimaan hadiah ubat-ubatan. Ubat-ubatan kalau biasanya murah kot kan. Tapi ada juga ubat-ubatan yang macam mahal. Ubat-ubat kanser, vaksin tu semua. Dia mahal lah. Lebih lah 50,000 tu. So kelulusannya di peringkat KSU KKM. Macam itulah dah dapat kelulusan. Barulah perempuan boleh terima penerimaan, kemudian buat pengesahan penerimaan buat pengesahan penerimaan, lepas tu daftarkan dekat dalam QPAS 3, menggunakan QPAS 3 lah. So tempoh untuk kita buat pendaftaran tu adalah 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Okay, tata cara merekod ni dekat dalam ni juga ada dinyatakan tentang penggunaan pen. Sama macam yang lama, tapi sekarang kan kita dah gunakan sistem. Kalau kita gunakan sistem tak ada nampak pun lah warna pen ni biru ke merah ni. Okay, kalau ikut peraturan penerimaan yang asal, untuk terima barang, kalau kita nak merekodkan penerimaan, kita gunakan pen dakwat merah. Kalau kita nak rekodkan pengeluaran, kita gunakan pen dakwat hitam ataupun biru. Okay, kalau tuan-puan perasan, dulu-dulu, kalau tuan memang dalam menguruskan stok dari dulu lagi, untuk item bertarikh luput, dia ada warna pink, penggunaan kad warna pink kan. Lepas tu ada kad hijau lah, lepas tu kad petak lah warna biru kan, ada biru lah apa semua. Sekarang ni warna-warna kad tu dah tak ada lagi. Okay, even warna untuk item bertarikh luput pun tak perlu pakai kad berwarna pink lagi dah. Sebabnya, sebab KKM lah. KKM kan banyak ubat-ubat yang ada expiry date. Lepas tu pernah dulu ada satu pemberontakan berlaku. Ketidakpuashatian. Okay?
pegawai store. Dia tak nak akur dengan peraturan menggunakan kad berwarna pink dan mencatatkan penerimaan dengan pendat wat merah. Okay. Dia kata, Puan boleh tengok tak saya ni umur dah berapa? Okay. Saya ni dah nak pencen dah tahu. Mana saya nampak kalau nak tulis pakai pen merah atas kertas warna pink, nak tengok pun tak boleh nampak lagi, menyusahkan lah ada, dia cakap lah. Dia kata peraturan tu menyusahkan semualah kan. Tapi memang betul lah, ada logiknya juga kan. So disebabkan apa tu keluhan, apa tu keluhan, kesusahan tu semua, masa MOF buat penambahbaikan perkeliling, dia masukkanlah penggunaan warna-warna kad tu. Dah tak perlulah pakai. Lagipun kita ni kad-kad kita tak print dah lagi letak dekat stok. Kalau dulu kad kita yang lama, kad petak, kita ada pakai kad petak kan. Kad petak tu kita catat manual. Kita tulis manual, lepas tu kita kena letak kad petak tu bersama dengan stok dekat rak supaya mudahlah untuk kita semak baki sekarang berapa, dekat kad berapa, dekat apa, dekat stok, dekat physical rak tu berapa kan. Sekarang ni semuanya rekod-rekod itu ada dekat dalam sistem. Kita hanya perlu print kad daftar QPAS 3 bila audit datang, nakkan kad daftar, nak semak kad daftar, ataupun bila kita buat pemeriksaan verifikasi lah. Yang itu pada keadaan-keadaan tu kita perlu print. Kalau keadaan lain kita tak perlu print lah kad daftar, kecuali untuk QPAS 2. QPAS 2, QPAS 7, 8 kena print dan tanda tangan. Ya, yang lain-lain daripada tu kita tak perlu print. Okey, disebabkan tiada pengasingan warna kad untuk item bertarikh luput, macam mana kita nak tahu bercampur aduk lah nanti kan dalam senarai tu. Okey, dalam senarai daftar kita gunakan QPAS 4. Okay. Untuk item yang bertarikh luput, QPAS 4-nya tu diasingkan daripada item yang tak ada tarikh luput. So kita ada 2 QPAS 4 lah. Satu yang ada tarikh luput, yang satu lagi tak ada tarikh luput. Okay, boleh jelas ya? Satu atas. Saya baca komen. Yang minimum maksimum stok ada dalam sistem ke? Ada. Sebab yang dalam sistem SPS yang kita gunakan tu, kad dia sama sebiji-biji dengan yang dalam TPS ni. Okay, memang dia create sama. So yang minimum, maksimum, parastok apa parastok lah tu, kumpulan stok, aktif, tak aktif, tu semua ada dekat dalam sistem. Okay, tak boleh dapat baca. Okay, sebab kita berurusan dengan borang Q, KEW kan. KEW ni dokumen kewangan, sebarang pindaan atau pemadaman pada rekod tidak dibenarkan. Sekiranya apa-apa pembetulan diperlukan, langkah-langkah berikut perlu dipatuhi. Pertama, angka asal hendaklah digaris dengan satu garisan saja. Okay, kalau ada, contohnya kita tersalah kira dekat dalam kad daftar QPAS 3 kita tu, kita tak pakai sistem lah. Contohnya kita pakai manual. 10 tolak 5 jadi 3. Tiba-tiba salah kira lah. Sepatutnya 5 lah. 10 tolak 5 jadi 5 kan. So pegawai store ni pun nak betulkan lah pengiraan yang salah ni. Apa yang dia perlu buat? Dia perlu gariskan dengan satu garisan angka yang salah, angka yang betul diletakkan di bahagian atas, dan kemudian pegawai store tu tanda tangan ringkas dekat bahagian tepi. Tapi sebelum dia boleh buat macam tu, dia perlu isi borang pelarasan stok. Okay, QPAS 15. Setiap kali ada pindaan atau pemadaman pada rekod di QPAS 3, auditor akan semak QPAS 15, iaitu dokumen pelarasan stok. Okay. Semua pindaan atau pemadaman perlu mendapat kelulusan ketua jabatan terlebih dahulu. Okay. Kalau ketua jabatan lulus, barulah kita boleh gariskan. Okay. Tulis angka yang betul dekat atas. Lepas tu buat tanda tangan ringkas pegawai stok kat tepi. Okay. Macam tu. Okay. Kumpulan stok setiap
okey, daftar stok ni perlu dikemas bagi kumpulan stok setiap 2 tahun pada setiap awal tahun. Sebab kumpulan stok tadi apa? Awal-awal pagi tadi kita ada baca, kita ada tengok untuk kumpulan stok, kita perlukan data pembelian untuk tempoh 2 tahun lepas, kan? So purata pembelian tu kita akan tengok yang mana tertinggi akan jadi kumpulan A, yang baki 30% jadi kumpulan A, bakinya 70% akan jadi kumpulan B, betul? Okey, untuk lokasi penyimpanan, bila berlaku je perubahan lokasi penyimpanan, kita kena kemaskini dalam kad daftar. Okey, biasanya kalau kita mengamalkan lokasi letakkan tetap, tak akan ada lah perubahan lokasi. Tapi kadang-kala ada keperluan untuk kita mengubah lokasi. Contohnya untuk item yang dah tak ada lagi dalam store kita dan kita tak nak pun continue beli. Memang kita dah putuskan dia untuk tak mahu menjadi barang standard dalam store lagi, kan. So baki dia dah sentiasa kosong tapi rumah dia ada, lokasi dia ada. Lokasi dia tu nak digunakan oleh stok item yang baru. Jadinya detail detail stok itu perlu dipindahkan kepada lokasi lain lah, lokasi maya ataupun lokasi yang tak ada dekat dalam store. Lokasi yang kita create yang XYZ ke macam tu. Okay. Untuk para stok setiap awal tahun sebab kita perlukan apa penggunaan 1 tahun, kan. Barulah kita tahu paras maksimum, minimum menokok tu berapa. So setiap awal tahun kita kena buat pengemaskinian untuk paras stok dan kumpulan stok. Untuk pergerakan aktif tak aktif setiap awal tahun juga. Okey, laporan. Laporan ni, laporan kedudukan stok KIPAS 14 yang kita bentangkan dalam mesyuarat JKIPA. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada kata ketua jabatan dalam menyediakan laporan kedudukan stok KIPAS 14 setiap suku tahun bagi semua kategori stok. Maksudnya stok pusat, stok utama, stok unit pun kena buat KIPAS 14. Okay. Tapi macam yang ada siapa yang ada tuan ataupun puan yang tanya tadi, QPS 14 yang disediakan oleh stok unit tu hanya untuk tujuan pemantauan baki akhir oleh stok utama. Okey, boleh serahkan kepada stok utama, tapi stok utama tak boleh, stok utama ambil laporan daripada stok unit tu untuk tujuan perancangan pembelian baru. Tengok ada lambakan stok tak dekat bawah, ada tak stok yang nak expired ke apa semua, kan. Tapi tak adalah pula gabungkan baki stok utama dengan baki stok unit tu jadi satu laporan pula. Tak bolehlah buat macam tu, Tu harap jelas. Okey. Okey, ketua jabatan hendaklah mengemukakan KIPAS 14 kepada unit pengurusan aset di kementerian atau jabatan untuk dilaporkan dalam mesyuarat JKIPA. Okey, untuk item alat ganti yang masih boleh digunakan hendaklah dipasang ke dalam stok untuk penempatan sementara dipasang kepada peralatan lain yang sama jenis atau kegunaannya. Satu senarai berasingan dah disediakan bagi tujuan rekod. Okey, seterusnya. Okey, ada yang tanya termasuk barang alat tulis di stok unit pun pakai sistem juga. Barang alat tulis di stok unit pakai sistem? Ya, betul. Sebab kalau kita dah pakai sistem, stok unit pun dah pakai sistem, dia boleh mohon dengan stok utama menggunakan borang KIPAS 7. Tapi kalau kita ada stok unit, tapi kita masuk dalam sistem menggunakan ID kita sebagai individu, mohon kepada stok utama yang akan keluar nanti KIPAS 8 lah, individu kepada stok. Okay. Kalau stok unit perlu isi KIPAS 6 ke? Kalau stok unit tu ada item bertarikh luput, perlu isi juga KIPAS 6. Okay. Sebab, bukan. Tak perlu kot. Okay. Untuk tujuan pemantauan, stok unit boleh isi KIPAS 6. Tapi kalau stok unit ada item yang bertarikh luput, kalau tak dapat habiskan, boleh pulangkan kepada stok utama sebab stok utama yang akan war-warkan untuk edarkan kepada stok unit yang lain ataupun kepada user, sebabnya cakupan stok utama tu lebih besar. Okay. Sekiranya stok unit nak war-warkan, dia hanya boleh maklumkan kepada user, pelanggan saja untuk memohon, kan. Dia tak boleh
war-warkan, kata saya ada item nak bertarik luput di store saya. Okay, mohon semua store mohon stok kepada saya. Tak boleh lah macam tu. Sebabnya nanti kalau store lain nak pun tak boleh mohon dengan store unit kita juga. Kan? Lebih baik seeloknya bagi pada stok utama yang war-warkan. Jadi semua store boleh mohon dengan store utama. End user pun pelanggan akhir pun boleh mohon dengan stok utama juga. Okay? Cerita pasal sistem SPS sendiri, manual dah tak perlu. Kalau pakai sistem SPS, tak perlu lagi lah pakai manual Okay, boleh tak link? Kalau stok tak lagi digunakan, tidak lagi digunakan, tempat tu boleh didaftarkan dengan item baru ke? Okay, kalau dekat dalam SPS, okay, kita dah ada nama item dengan lokasi dia. Okay, contohnya section A, 01 apa dah ada lokasi dia lah. Okay, tapi stok tu kosong dan kita tak nak top up, tak nak beli lagi. Okay, untuk lokasi itu digunakan oleh stok lain, kita kena pindahkan apa item yang kita dah daftarkan di lokasi itu kepada lokasi lain. Macam tu lah. Baru boleh rumah tu dijadikan kosong kat lokasi yang section A 01 apa macam tu boleh dipakai oleh item lain. Macam tu. Maksudnya stok yang tak aktif kena buat lokasi khas ke untuk kita gunakan lokasi tersebut. Ya, betul. Kita pindahkan dia ke lokasi lain lah. Okay, lepas tu lokasi tu kita boleh guna. Okay, penyimpanan stok, bab yang keempat, penyimpanan stok. Penyimpanan ni dia lebih kepada susun atur kekemasan. Lepas tu yang paling penting sekali dia punya jarak 50 sentimeter dari siling untuk faktor keselamatan. Kalau kita nak menindan, kita tahulah biasanya kita fahamlah stok kita kebanyakannya kecil. Okay, seboleh-bolehnya kita nak tindan setinggi-tingginya kan, sebab nanti kan tak ada kalau kita semuanya letak dekat bawah kan, tak ada laluan pula untuk pegawai store nak ambil stok. Jadinya kita tindanlah setinggi-tingginya. Tapi perlu diingat, perlu sediakan jarak 50 sentimeter dari siling untuk faktor keselamatan. Sebab kalau terlalu tinggi sangat, boleh jatuh empat kepala pula nanti. Kan tak pasal-pasal. Okay. Kena ambil kira juga faktor pergerakan keluar masuk. Gunakan rak-rak yang sesuai saiznya lah. Okay. Janganlah beli saiz-saiz besar, stok kita tu kecil je. Ikutlah, ikut sesuaikan kepakaran tuan-puan menyusun. Masakan cantik, kemas dan teratur. Okay. Lokasi dan letakkan stok. Disediakan dan sentiasa dikemas kini, amalkan stok, letakkan stok tetap. Letakkan stok tu sementara ni kita boleh buat sekiranya stok tu akan dikeluarkan kepada pemesan baru diterima dan belum sempat disusun ataupun mempunyai ruang terhad atas faktor saiz, kuantiti dan berat. Kemudian dicatatkan perihal stok untuk penyimpanan dan pengeluaran. Okey, semasa kita nak buat penyusunan, kita kena mengamalkan sistem MDKD. Masuk dahulu, keluar dahulu. Stok yang masuk dulu akan keluar dululah. Okey, sama je konsep dia macam kita pergi dekat shopping complex tu kan. Kita akan tengok dia punya penyusunan tu. Dia akan tarik semua stok ke rak yang depan dan baru sampai dia akan letak di bahagian belakang. Dia akan susun di belakang. So kalau kita tengok expiry date yang belakang tu lama lagi sebenarnya, tahun 2025. Tapi yang depan-depan tu dah nak expired. Okay, biasanya lah. Amalan ni biasa je. Kita nak tengok cara penyusunan, kaedah penyimpanan yang terbaik, kita pergi je dekat yang Giant ke, Cold Storage ke, apa, Econsave ke kan. Kita sendiri macam saya lah. Saya sendiri akan ambil yang di bahagian belakang sebab saya tahu yang belakang tu adalah baru sampai. Compare dengan yang depan. Yang depan tu semua stok lama tu sebenarnya taklah lama sangat pun.
Sebab benda tu kadang-kadang kan item-item dekat apa ni uh, dekat pasar raya ni kan dia laju je kan. Tapi tetaplah saya memang akan ambil yang belakang. Kadang-kadang saya rasa ada jugalah yang pendengki-pendengki letak yang dia sendiri ambil, dia dah jumble up benda tu semua. Jadinya kadang-kadang saya tarik yang belakang, expired tak lama lagi. Yang depan pula, yang baru. Yang depan pula, yang baru. So tengok-tengok jugalah masa tuan-puan nak ambil barang tu. Tengoklah yang depan ke yang belakang ke. Yang penting tengoklah expiry date dia. Kalau boleh kita ni beli barang, kita nak benda-benda yang fresh kan. Walaupun nak masak hari ni. Sardin ke, apa-apa, apa tu, koktel ke, apa-apa benda makanan tu. Kita nak kan benda yang lambat lagi expired lah. Bukan yang apa, dekat-dekat dekat-dekat dengan tarikh luput. Okay lah. Okey, kat sini dikata ruang stor perlu dibahagikan mengikut seksyen atau barang seperti seksyen bahan kimia, alat ganti, alat tulis, alat tamakmal dan sebagainya. Macam awal pagi tadi, saya ada kata stor kita tu patut dibahagikan kepada seksyen kan. Macam stor farmasi, kita ada seksyen ubat, seksyen bukan ubat. Macam tu. Sama macam stor alat tulis, ada seksyen alat tulis, seksyen toner, seksyen kertas. Dekat dalam perkeliling pun dia dah suruh kita bahagikan ruang stor kita mengikut seksyen. Tapi kalau sekiranya kita tak nak bagi, tak nak bahagikan ruang stor kita kepada seksyen, sebabnya kita ada satu seksyen je, iaitu seksyen alat tulis. Dalam seksyen alat tulis tu kat situ semua ada. Ada toner, ada kertas, ada alat tulis, ada stapler lah, macam-macam semua kan. Tak apa pun, tak jadi masalah. Kita tak nak buat banyak-banyak seksyen. Tapi pastikan kekemasan tu lah. Sebenarnya kalau kita asingkan mengikut seksyen, dia lebih kemas, okay, lebih teratur. Okay, lokasi ditentukan mengikut ruang penyimpanan seperti gudang. Gudang ni hanya stor pusat saja yang pakai. Kalau kita setakat stor utama, kita stor unit, kita pakai section saja. Section ni akan bermula dengan A, B, C. Dia tak ada section satu. Section satu ke, section satu Roman ke, tak ada. Section bermula daripada A, B, C. Alphabet lah. Lepas tu baris, rak, tingkat dan petak. Okay. Stok yang memerlukan cara penyimpanan khas hendaklah dipatuhi atau dipenuhi kehendaknya. Ni contoh lokasi penyimpanan stok. Okey, kita nampak kat sini section macam saya kata tadi alat tulis. Baris ni dia nombor. Kita pakai nombor 01 bermula dengan 01, 02, 03 dan seterusnya lah. Okay, baris daripada depan ke belakang ataupun kita nak buat baris, kita nak susun rak kita mengikut baris dari kiri ke kanan pun boleh, tak ada masalah. Okay, jenis penyimpanan pula kita gunakan kod. Kalau R tu rak besi, PH pigeonhole, KB kabinet besi, kalau pallet PL. Okay, dia ada jenis-jenis penyimpanan dia lah, kita gunakan kod menggunakan huruf. Kemudian rak, nombor rak bermula daripada 01, 02, 03. Rak ni kita nak susun dia daripada depan ke belakang atau daripada kiri ke kanan, dua-dua boleh. Tingkat 01, 02, 03 daripada bawah ke atas. Okay, kemudian petak daripada kiri ke kanan. Petak bermula daripada 01, 02, 03. Tapi kalau sekiranya dalam petak ada petak lagi, kita boleh gunakan huruf pula. Okay, petak 01A, 01B, 01C. Macam tu. Kalau dalam petak ada petak lagi lah. Susunan petak dari kiri ke kanan Okay, yang ni semua rasanya tuan-puan boleh baca pun. Okay, cara kita nak menyimpan stok-stok bahan barang berharga dan menarik. Kalau boleh stok-stok ni kita kekalkan dalam bungkusan asalnya supaya dia tak tercerai. Lepas tu lagipun macam bungkusan asal ni dia lebih kepada cara macam mana kita nak bagi stok kita kepada user. Contohnya kita beli kotak, dalam kotak kan. Harga satu kotak contoh RM100. Satu kotak satu kotak air mineral RM100. Mahalnya. Tak apalah, dekat dalam tu ada 10 botol air mineral. Okay, 10 botol tapi kita takkan bagi pada user satu kotak. Sebab nanti user tu akan dapat 10 botol. Kita akan bagi kepada user iaitu pelanggan akhir tu
satu botol. Jadi masa kita nak daftarkan tu, kita terus pecahkan dia kepada botol. Eh? Kita tak daftarkan dia sebagai kotak. Kalau kita dah ada masukkan dia sebagai kotak, keluar mesti kotak. Kalau kita masukkan dia botol, keluar pun botol. Macam tu. So decide awal-awal masa kita nak daftarkan tu, cara macam mana kita nak bagi pada user. Ada yang pegawai store, dia dia kira tau, helai. Okay, dia beli 10 rim kertas apa, A4 paper warna pink, warna biru kan, warna kuning, dia beli 10 rim, 10 rim lah setiap jenis, setiap warna. Tapi so dia ada harga, satu rim berapa harga, tapi masa dia nak issue out pada user, dia bagi by helai. Okay, ni betul-betul berlaku. Tak ada tipulah saya bulan-bulan Ramadan ni. Kan, ni betul-betul berlaku. Dia bagi by helai. Dia kira. Dia kata kalau bagi satu rim, sebab ni kertas warna tau. Pada dia macam mahal lah kot. Kan, kertas warna bukan kertas putih. So, kalau dia nak bagi satu rim, dia kata macam banyak sangat. Kenapa seorang individu tu nak gunakan sampai satu rim kertas warna pink, sebab kertas warna pink, kertas warna biru ni kita gunakan untuk memo kan. Memo ada ke pernah sampai satu rim nak gunanya? Mestilah beberapa helai je. Logiknya lah pegawai store tu berfikiran begitu. So dia bagilah helai. Tapi silapnya masa dia masuk tu, dia daftarkan pembelian tu, dia dah daftarkan by rim. Okay, bila dia keluarkan kepada user, dia kira helai pula. Masuk satu rim, keluar 10 helai. Dah baki dia negatif 9. Tak jadilah macam tu kan. Tak betul. Dah tak betul. Kalau dah decide nak helai, kiralah satu rim berapa helai. Okey. Kiralah satu helai tu berapa rim, berapa sen pula. Macam tu. Begitulah kisahnya. Okey, ni peraturan penyimpanan. Yang lain ni biasanya tuan-puan yang menguruskan store lebih mahir lah. Okey, tuan-puan yang duduk dekat dalam store tu. Okay, yang ini pula adalah untuk item bertarikh luput. Pegawai store hendaklah menyediakan senarai stok bertarikh luput QPS 6 dengan merekodkan kuantiti stok bertarikh luput bulan yang sama. Kemas kini QPS 6 dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tarikh luput bagi minggu pertama setiap bulan. Okay, kalau kita ada item bertarikh luput, pemantauan tu kita hendaklah buat 6 bulan sebelum item tu expired. Okay, kita jalankan usaha untuk kita edarkan stok kita supaya stok itu tidak expired dekat dalam tangan kita. Okay, tapi kalau setelah kita melaksanakan usaha-usaha tu masih ada, kalau kita dah jalankan usaha tu masih ada lagi item tak laku expired dekat dalam tangan kita, so tindakan pelupusan hendaklah diambil kan. So lepas masa kita submit permohonan pelupusan tu, kita dah ada reason. Okay, kita dah jalankan usaha untuk mengedarkan item ni. Contohnya pernah berlaku jugalah dekat KKM di stor sajian, bahan-bahan makanan tak dapat dihabiskan, expired dekat dalam store. Okay, so masa tu pengurusi JK Park sangat marah lah, sangat rasa tak patut. Ini makanan ni, kalaupun jangan kata tak boleh habiskan lah, sepatutnya boleh habiskan, boleh edarkan. Mungkin terlepas pandang pun, mungkin store itu terlepas pandang item akan tentang expiry date sebab dia tak ada buat pemantauan. Okay, untuk perkara-perkara macam gini, kalau kita cuai, kita boleh dikenakan tindakan, diambil tindakan oleh ketua jabatan sebab kita cuai, kita tak pantau item bertarikh luput sehingga menyebabkan stok itu luput tempoh penggunaannya dekat dalam store, menyebabkan jabatan mengalami kerugian, mengeluarkan duit, tapi akhirnya barang-barang tak boleh digunakan, terpaksa dibuang. Yang itu kecuaian lah. Di bawah kecuaian, besok Puan Nur Ain akan terangkan. Banyak soalan woi. Banyak soalannya. Tak sempatlah saya ni. Okey, bagi stok bahan kimia mudah terbakar, ini semua tak salah. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar: baris tempat penyimpanan stok yang disusun berbaris, tingkat rak
tingkat rak yang bermula dari atas ke bawah. Nombor 2 ni salah lah. Biasanya patutnya dari bawah ke atas kan. Petak lokasi stok yang ditempatkan di setiap tingkat, betul. Rak tempat jenis tempat penyimpanan stok. So jawapan dia nombor 2. Tak payahlah tengok soalan-soalan ni lagi ya. Kita pun dah tak ada masa. Saya ada lagi 3 bab. Okay. Kena laju. Saya ada lagi setengah jam. Okay, pengeluaran stok. Pengeluaran stok ni di bawah bab AM 6.5. Pelantikan pegawai pelulus, macam kita dah sedia maklum pagi tadi dah beritahu Ketua Jabatan kena lantik pegawai pelulus. Kalau untuk permohonan stok antara stok kena gunakan borang kipas 7. Okey. Kalau permohonan kita buka sekejap 7 ni yang saya penerimaan dibuat di kipas 7 tu. Ini borang kipas 7 ya. Ini yang saya kata tu. Titik ini disebabkan oleh stok pemesan, kemudian disebabkan oleh stok pengeluar. Okey. Kuantiti suara tak ada. Sekarang ada suara tak? Suara ada tak? Ada. Okey, dah ada. Okey. Okey, yang ni dilengkapkan oleh stok pemesan di ruang ni. Kuantiti di pohon berapa? Dilengkapkan oleh stok pengeluar yang pengeluaran dan akaun ni akan diisi oleh pegawai pelulus lah. Bahagian simpanan ni akan diisi oleh pegawai stok. Pegawai pelulus meluluskan kuantiti berapa kat sini dan pegawai akan keluarkan berapa. Selepas itu diterima oleh pemesan. Berapalah. So di sinilah diterima ni adalah ruangan pengesahan penerimaan barang daripada stok yang kita mohon kepada stok tu. Tak perlulah kat sini kata kat sini diluluskan, kita mohon kat sini macam saya kata 50 ini diluluskan 40, lepas tu keluarkan 40 lah, lepas tu 40. So ini pengesahan penerimaan, tak ada apa-apa tuntutan di QPAS 2 lagi.